Hai, Assalamualaikum murid-murid semua. Hari ini kita sambung belajar lagi dalam tema 4 kebudayaan kita, unit 10, unitnya budaya kita. Kemahiran yang kita akan belajar hari ini ialah kemahiran membaca. Murid-murid boleh sediakan buku teks dan buka buku teks pada muka surat 65 dan juga buku aktiviti pada muka surat 72 dan 73. Okey murid-murid, hari ini kita akan membaca, memahami dan mengenal pasti idea keseluruhan. Okey murid-murid, sekarang boleh buka buku teks muka surat 65. Kita akan baca sama-sama perbualan di antara Sumi dan juga Ibu Hana. Murid-murid boleh ikut cikgu baca ya. Sumi. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Ibu Hana. Makcik sedang memasak nasi ambeng. Sumi. Makcik, apakah nasi ambeng? Ibu Hana. Nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa. Iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Sumi. Apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Ibu Hana. Nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Sumi. Barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Okey, murid-murid. Apa yang murid-murid faham tentang perbualan ataupun dialog yang telah kita baca tadi? Sumi, dia tanya apa dekat Ibu Hana? Dan Ibu Hana cerita tentang apa? Kalau nak tahu, kita kena pasti dulu maklumat yang telah diberikan pada tulisan yang berwarna merah. Okey, tulisan yang berwarna merah yang pertama ialah makanan tradisi masyarakat Jawa. Okey, ditulis balik dalam kotak warna hijau kat bawah ni. Makanan tradisi masyarakat Jawa. Yang ni maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua atau tulisan berwarna merah yang kedua, dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Yang ni maklumat yang kedua, dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Yang ni nombor 2. Kita tengok tulisan warna merah yang ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan. Yang ni maklumat yang ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan. Sekarang ni apa yang kita nak cari? Kita nak cari tajuk. Apa tajuk yang kita nak letak tentang dialog antara Sumi dengan Ibu Hana? Okey, apakah tajuk yang sesuai berdasarkan petikan? Dia dah bagi 3 maklumat. Makanan tradisi masyarakat Jawa. Apa makanan tradisi? Dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Makanan apa yang dihidangkan dalam dulang? Nombor 3, mengeratkan hubungan persaudaraan. Makan makanan apa dapat mengeratkan hubungan persaudaraan? Cuba tengok gambar ke atas. Ni gambar ni. Ni gambar apa? Ni gambar nasi ambeng.
Jadi semua maklumat tu menceritakan tentang nasi ambeng. Jadi tajuk yang paling sesuai ialah nasi ambeng. Okey? Okey murid-murid, tadi kita telah baca teks, kita dah kenal pasti dan kita telah lengkapkan maklumat yang diminta. Sekarang buka buku aktiviti muka surat 72 untuk membuat tugasan yang pertama. Okey, kita baca arahan. Baca teks, kemudian lengkapkan maklumat. Okey, murid-murid boleh ikut cikgu baca ya. Enaknya selera utara. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Suraya mengadakan jamuan. Mereka mengundang jiran-jiran. Pada hari tersebut, Ibu Suraya memasak makanan. Beliau memasak nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng dan kerabu umbut kelapa. Nenek Suraya menyediakan pencuci mulut. Beliau menyediakan pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga pudak. Keluarga Suraya selalu menyediakan makanan ini untuk sesuatu majlis. Para tetamu makan dengan penuh selera pada hari itu. Okey murid-murid, apa yang murid-murid boleh faham dengan teks yang kita telah baca tadi? Dia cerita tentang keluarga Suraya mengadakan jamuan. Ibu Suraya masak dan nenek Suraya pun menyediakan pencuci mulut. Okey, apa yang Ibu Suraya masak? Ibu Suraya masak makanan. Okey, kita tengok dulu. Okey, makanan yang pertama, masak makanan apa? Okey, nasi putih. Yang kedua, gulai daging. Yang ketiga, ikan pekasam goreng. Dan yang keempat, kerabu umbut kelapa. Okey, jadi ada 4 makanan yang Ibu Suraya masak. Okey. Nenek Suraya pula masak apa? Dia sediakan pencuci mulut. Pencuci mulut apa? Yang pertama ialah pulut mangga. Yang kedua, agar-agar. Dan yang ketiga, kuih bunga pudak. Okey, kita tengok kat bawah. Dia minta maklumat kan? Kat tempat kosong tu kita kena isikan maklumat tentang makanan. Yang pertama, maklumat makanan ni. Makanan. Okey, makanan apa yang Ibu Suraya masak tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama, nasi putih. Kita salin saja balik nasi putih. Yang kedua, gulai daging. Yang ketiga, ikan pekasam goreng. Dan yang keempat, kerabu umbut kelapa. Okey, sekarang tengok pencuci mulut pula. Ada 3 kan? Nenek Suraya menyediakan pencuci mulut. Yang pertama ialah pulut mangga. M-A-N-G, mangga. Yang kedua, agar-agar. A-R-G-A-R, agar-agar. Dan yang ketiga, kuih bunga pudak. K-U-I-H, kuih bunga. B-U-N-G-A, bunga pudak. P-U-D-A, kidak, pudak. Okey, jadi dah habis. Kita dah tulis dah semua maklumat tentang makanan dan pencuci mulut. Okey, sekarang ada lagi satu tempat kosong di bawah. Okey, ni kat sini. Lepas kita isi maklumat tentang makanan dan pencuci mulut, okey, apa yang kita boleh
macam letak tajuk lah. Letak tajuk untuk kedua-dua maklumat yang kita dah buat ke atas tu. Kita nak letak apa? Okey, kita nak letak dia tentang makanan dan pencuci mulut. Tadi kat atas tu dia kata enaknya selera. Enaknya selera utara. Kita tak bolehlah ambil terus tajuk dia ke atas tu. Sekarang kita nak menerangkan tentang makanan dan pencuci mulut. Okey, jadi cikgu nak letakkan dia sedapnya. Atas tu enaknya, sekarang kat bawah cikgu nak letak sedapnya. Sedapnya apa? Sedapnya, kita ambil lah ni makanan. Tulis je lah sedapnya makanan dan apa? Ni pencuci mulut. Tulis saja pencuci mulut. Okey, dah siap tugasan yang pertama. Okey, seterusnya buka buku aktiviti muka surat 73. Kita nak buat tugasan yang kedua. Okey, sama juga. Baca dulu arahan, baca teks, kemudian tulis idea keseluruhan. Yang kita buat tadi tu semua sebenarnya ialah idea keseluruhan. Tajuk tu, maksud dia idea keseluruhan lah. Okey, sekarang ikut cikgu baca juga. Enak dan lazat. Makanan tradisi kaum Melayu sangat banyak. Makanan yang popular ialah ketupat, rendang dan sate. Makanan ini biasanya dihidangkan semasa hari raya. Rasanya sangat sedap. Okey. Teks yang pertama ni, gambar pertama ditunjuk tu gambar ketupat, sate, semua kan? Ketupat, rendang, sate. Jadi teks yang pertama ni, dia menerangkan tentang makanan tradisi kaum Melayu. Okey? Makanan tradisi kaum Melayu. Apa dia? Ketupat, rendang dan sate. Jadi apakah idea keseluruhan untuk teks yang kita baca tadi tu? Kalau kita tengok baris yang pertama, ayat yang pertama tu pun kita dah boleh tahu dah. Jadi idea keseluruhannya ialah tentang makanan tradisional kaum Melayu. Yang inilah makanan tradisional. Kita tambah tradisional. Makanan tradisi kaum Melayu tu. Ada keseluruhan dia ialah salin saja balik. Makanan tradisional kaum Melayu. Okey, dah dapat dah jawapan yang pertama. Kita baca yang kedua pula. Kaum Cina suka makan kuih bulan, kuih bakul dan yisang semasa perayaan Tahun Baru Cina. Makanan ini makanan tradisi kaum Cina di Malaysia. Apakah idea keseluruhan dia? Idea keseluruhan dia sama macam yang ke atas tu. Ke atas tu dia cerita tentang makanan tradisional kaum Melayu. Sekarang nombor 2. Tulis saja makanan tradisional kaum Cina. Okey. Makanan tradisional kaum Cina. Okey, teks yang terakhir kita baca. Terdapat pelbagai makanan tradisional kaum India seperti maruku, vade, ladu dan putu mayang. Semasa menyambut Deepavali, makanan ini dihidangkan kepada tetamu. Jadi, apakah idea keseluruhan? Dia cerita tentang makanan tradisional kaum India. Okey, sama saja. Tulis balik. Makanan tradisional
kaum India. Okey, dah habis. Okey, akhir sekali, cikgu harap murid-murid semua faham apa yang kita belajar hari ini. Kalau ada masalah, sila tanya cikgu. Okey, selamat membuat tugasan dan terima kasih. Bye. Assalamualaikum.